Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Sazi. Baiklah, minggu ini, hari ini kita akan sambung bab 6 kita iaitu fungsi trigonometri ke subtopik yang seterusnya iaitu kita akan tengok bagaimana kita nak melukis graf fungsi bagi sinus, kosinus dan juga tangent. Jadi di akhir pengajaran kita pada hari ini, saya harap kamu dapat melukis dan melakar graf fungsi trigonometri bagi sin, cos dan juga tangent apabila berlaku apa-apa perubahan kepada pemala iaitu A, B dan juga C. Okey. Baiklah, kita imbas kembali apa yang kita telah belajar pada minggu ini. Yang pertama, kita dah belajar berkaitan dengan sudut positif dan sudut negatif, sudut pelengkap, salingan nisbah trigonometri dan juga kita telah belajar cara menentukan nisbah trigonometri menggunakan 4 kaedah. Okey, baiklah, hari ini kita akan tengok bagaimana untuk kita melukis graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, sebenarnya di bawah bab ini kita ada dua kemahiran. Yang pertama ialah melukis, yang kedua ialah melakar. Okey, untuk hari ini kita akan tengok dulu bagaimana untuk melakar graf sahaja. Okey, jadi yang melukis tu kita akan pergi pada kelas yang berikutnya. Okey, hari ini melakar dulu ya. Okey, baiklah. Jadi, apabila kita sebut graf, okey, biasa kita tengok graf kan? Okey, ini contoh graf yang biasa kita tengok. Okey, kalau berdasarkan graf yang saya tunjuk ni, awak nampak graf ini, apa kesimpulan yang kamu dapat buat berdasarkan apa yang saya tunjukkan di sini? Okey, ada yang jawab, sama je cikgu graf dia. Betul. Jadi, graf fungsi untuk sinus, kosinus dan tangent ni samalah dengan graf denyutan jantung yang awak nampak dekat sini. Bermaksud graf sinus, kosinus dan juga tangent ni dia sama je bentuk dia. Dia tak akan berubah. Alik-alik dia berulang yang tu je. Okey, dia akan ulang bentuk graf yang sama. Okey, tolong ingat betul-betul. Okey, untuk ketiga-tiga fungsi trigo ni, bentuk graf dia akan berulang-ulang. Okey, jadi yang pertama kita akan belajar dulu atau kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan bentuk persamaan graf trigonometri. Okey, bentuk dia ialah dalam bentuk Y sama dengan A FT. Okey, apa dia FT? FT ini ialah fungsi trigonometri. Okey, fungsi trigonometri itu yang bagaimana? Okey, macam saya terangkan, fungsi trigonometri ini ada 3, iaitu kita ada sin, kedua kita ada cos dan yang ketiga kita ada tangent. Itulah fungsi trigonometri kita. Ada 3 yang penting tu dulu. Alright. Okay, kemudian kita ada B, X tambah atau tolak dengan C. Okey, saya nak awak perhatikan betul-betul. Ini tengah-tengah ni ialah fungsi trigonometri kita yang 3 beradik tu. Okey, sebelum fungsi trigonometri, kita akan ada satu pemala yang saya namakan sebagai A. Sepatutnya selepas fungsi trigonometri, ingat tak saya kata dia mesti diikuti dengan sudut. Okey, contohnya sin 30, sin 40. Okey, selepas perkataan fungsi trigonometri itu, kita merefer kepada sudut. X tu ialah sudut. Okey, jadi dekat sini saya letakkan B. B di depan sudut, di mana B itu ialah satu pemala, satu nombor. Dan nombor-nombor ataupun pemala sebelum fungsi trigonometri dan selepas fungsi trigonometri, okey, nombor-nombor itu merupakan pekali kepada fungsi trigonometri itu. Pekali maksud dia nampak kat sini A dengan fungsi trigonometri, tengah-tengah dia ni ialah operasi darab.
Fungsi trigonometri B. B pemala dengan sudut. Sudut itu pun ialah operasi darab. Kecuali ada satu C kat belakang. Kecuali satu nombor, okey, dia dipisahkan dengan fungsi trigonometri ini dengan simbol ataupun dengan operasi tambah atau tolak. Okey, jadi itu C. C itu boleh duduk di belakang, maksud dia selepas fungsi trigonometri, ataupun dia boleh duduk di hadapan sebelum fungsi trigonometri. Okey, macam mana nak kenal C? Antara C dan juga fungsi trigonometri itu mestilah operasi tambah atau tolak sahaja. Okey, itu cara nak kenal mana satu C, mana satu A, mana satu B. Okey, jadi apa maksud A itu? Okey, apa maksud B? Apa maksud C? Jadi, A itu membawa maksud nilai maksimum atau minimum sesuatu graf. Jadi, kalau kita nak cakap berkaitan dengan nilai maksimum dan juga nilai minimum, pastilah nilai A ini, okey, kita refer kepada paksi Y. Okey, nilai A kita akan refer kepada paksi Y. Alright. Dan nilai ini, okey, nilai ini kita panggilkan dia ataupun bentuk yang menuju ke arah nilai itu kita panggilkan dia sebagai amplitude. Okey, nanti saya akan tunjukkan mana amplitude itu. Alright. B. B itu ialah perkali sebelum sudut. Jadi, B itu menunjukkan kitaran. Kitaran pada graf itu. Kitaran tu maksud dia berapa kali kita nak pusing graf tu. Okey, berkitar. Itulah maksud kita. Kita ialah berpusing. Okey, dan last sekali ialah C. Maksud C itu, okey, C itu menunjukkan kedudukan graf dari paksi X. Maksud dia atas X ataupun ke bawah X. Kita nak bandingkan dengan apa? Mesti bandingkan dengan graf yang asal. Okey, itu maksud C. Okey, sekarang kita dah tahu bentuk bagi setiap fungsi trigonometri tu kan? Okey, sama je. Bentuk dia ialah Y sama dengan A. Okey, lepas tu fungsi trigo. Ini fungsi trigo. Okey, lepas tu kita ada B darabkan dengan sudut, ada tambah atau tolak dengan C. Ini bentuk Okey, sekarang katakanlah saya ada begini. Y sama dengan sin X. Okey, berdasarkan persamaan yang saya beri di sini. Okey, agak-agak berapakah nilai A? Nampak tak? Nilai A mesti duduk di hadapan fungsi trigo. Okey, ini kita punya fungsi trigo. Ini fungsi trigo kita. Okey, nilai A duduk di hadapan. Okey, dalam matematik kalau tak ada apa-apa, A itu bermaksud dia 1. Bukan kosong kan? Sebab 1 darab sin dapat sin. Okey, nilai B duduk selepas fungsi trigo tapi sebelum sudutnya. Okey, nampak tak? Ini kita ada X. Di depan X itu sepatutnya ada nombor. Jadi kalau tak ada apa-apa, itu bermaksud 1 juga. Jadi sebab apa? 1 darab X itu yang kita dapat X. Jadi kita dapatlah A kita ialah 1. Okey, B kita ialah 1. Macam tu. Okey, sekarang dia ada di depan atau di belakang. Tapi dipisahkan dengan fungsi trigo dengan simbol tambah atau tolak. Okey, sekarang cuba kita tengok kat sini. Ada tak tambah atau tolak? Okey, berdasarkan pemerhatian kat sini, tak ada pun operasi tambah atau tolak. Jadi daripada sini kita tahulah C kita ialah kosong. Sebab apa C kita kosong?
Sebab sin X tambah kosong mesti dapat sin X. Okey, faham? Jadi daripada persamaan ini, kita tahu nilai-nilai pemala bagi A, B dan juga C. Okey, jadi kita tahu Y sama dengan sin X ini kita panggil sebagai bentuk asal bagi fungsi trigo. Inilah bentuk asal graf bagi fungsi trigo. Okey, ini bentuk asal bagi graf. Okey, bentuk asal untuk graf apa? Graf untuk sin. Okey, mari kita tengok macam mana graf untuk sin itu. Macam tu. Okey, graf untuk sin, kita nampak tak huruf S kat sini? S. Sazilah. Senang nak ingat. Dia ada dua lengkuk. Satu, macam tu. Okey, dan satu lagi dua. Macam tu. Jadi graf dia pun sama. Satu ke atas sampai kat sini. Dua. Alright. Okey, ini bentuk grafnya. Dan saya beritahu tadi, nilai A tadi, A itu merujuk kepada paksi Y. Betul tak? Tadi saya dah bagi tahu kan, A itu merujuk kepada paksi Y. Jadi sekarang A kita ialah 1. Sebab tu pada paksi Y yang atas sifar kita dapat 1. Macam tu. Bawah sifar nilainya negatif. Jadi itu yang kita dapat negatif 1. Itu ialah nilai A. Okey, tadi saya dah katakan. Okey, A itu juga menunjukkan amplitude. A, amplitude. Apa dia amplitude? Amplitude tu tinggi ni. Ni. Daripada paksi X sampai dekat puncak yang paling tinggi ni lah kita panggil amplitude. Ataupun daripada paksi X kita turun ke bawah. Okey, nilai minimum atau nilai maksimum itulah kita panggil sebagai amplitude. Alright, itulah amplitude. Kenapa nilai dia 1? Sebab A kita ialah 1. Okey, selesai A. Sekarang kita tengok B. B tadi ialah saya kata berapa kali dia pusing. Okey, berapa kali kitaran dia, kitaran. Jadi sekarang cuba tengok, sebab sini 1. Jadi dia pusing sekali je lah. 1 sekali. Jadi S tu ada 2 lengkuk, 2 mangkuk kan? Jadi kena lengkapkanlah 2 mangkuk. Okey, 2 mangkuk dia. Jadi ini mangkuk pertama, ini mangkuk yang kedua. Jadi 2 mangkuk ini menunjukkan satu kitaran, satu cycle untuk graf sin. Di mana nilai X dia ialah antara sifar dan juga 360 darjah ataupun 2 pi. Okey, boleh? Okey, faham dah kan apa dia amplitude, apa dia kitaran. Okey, next, seterusnya kita akan tengok Y sama dengan cos X. Sama juga untuk graf cos. Okey, sekarang kita tengok A kita dekat sini, A kita pada graf ini, graf cos ini ialah 1. Nampak kan? A kita ialah 1. A 1. Okey, B pun 1. C, C tak ada. C ialah sifar. Okey, sekarang kita tengok D bentuk cos. Saya tandakan dia sebagai K. Okey, sekarang biasa-biasa saya akan gunakan cos sebagai C. Saya guna English saya tandakan C sebab mudah nak ingat. Okey, kalau S tadi ada 2 mangkuk, cuba tengok cos. Cos ni hanya ada 1 mangkuk. Sebab apa? Sebab dia C. 1 mangkuk je. Okey,
Jadi, nak lukiskan graf dia, mesti ada satu mangkuk sahaja. Sebab ini bentuk asal untuk kos kan? Bentuk asal kos. Okey, dia ada satu je mangkuk. Okey, mari kita tengok bentuk asal untuk kos. Dapatlah gini. Kenapa dapat satu mangkuk sahaja? Sebab dia C. Kos. Satu mangkuk sahaja. Kenapa paksi Y tu dapat satu? Kenapa kat sini satu? Sebab A kita satu. Okey, daripada nilai paksi X ke bawah ini, ke nilai minimum ini, inilah kita panggil sebagai amplitude. Alright? Dan B kita ialah satu kitaran yang lengkap. Satu kitaran yang lengkap ialah huruf C. Nampak ni? Ini huruf C. Alright. Bagi X dari sifar sehinggalah ke 2 pi. Itu ialah nilai untuk X. Okey? Boleh? Okey, ini bentuk-bentuk am. Tadi kita tahu bentuk am dalam bentuk persamaan. Sekarang kita tengok bentuk am dalam bentuk graf. Okey, selesai ya. Untuk sin dan cos, nilai amplitude dia ialah 1. Alright. Now, kita tengok tangent. Okey, sekarang daripada tangent ni pun kita tahu A kita ialah 1. B kita pun ialah 1. C kita ialah sifar. Okey, mari kita tengok apakah graf asal untuk tangent. Okey, tengok tangent ni T. T ni ada berapa tiang? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 tiang. Maksud dia graf kita pun mesti ada 4 tiang. Nampak kan? Okey. Inilah graf untuk tangent. Nampak tak? Ada 4. Macam mana saya katakan sebagai 4? T tadi kan? T. Okey, nampak? Ini tiang yang pertama. Okey, tiang yang pertama dia saya tandakan sebagai hijau dekat sini untuk tangent. Ini tiang yang pertama dia. Hati-hati ya tangent. Kalau awak tekan tangent 90 dekat kalkulator awak akan bagi nilai apa? Math error kan? Bermaksud nilai untuk tangent ini dia langsung tidak akan menyentuh 90. Kita ada 90 pada X, tapi nilai Y-nya tak ada. Sebab bila tangent 90, Y kita akan dapat math error. Garisan yang putus-putus ni lah kita panggil sebagai asymptot. Okey, ini ialah asymptot. Okey, satu garis yang graf nak pergi, nak tuju, tapi dia tak sentuh pun garisan tu. Garisan itu dikenali sebagai asymptot. Okey, itu satu. Tangent kan? Okey, dia naik ke atas satu. Okey, daripada atas, dia turun ke bawah. Nampak ni? Daripada bawah, dia naik semula ke atas. Ini 2. Tiang yang kedua. Okey, lepas tu, ini tiang yang ketiga. 4 kan? 4 kan? Tangent 4. Okey, sekarang ini tiang yang ke 4. Ingat ya, dia sentuh X tau. X sentuh pada 360, pada 180 dan juga pada sifar. Ataupun saya boleh tukar X dalam bentuk radian. 360 ni ialah 2 pi. 180 ialah pi. Okey, dan ini ialah sifar. Okey. Jadi itulah bentuk asal graf tangent. Awak kena hafal ketiga-tiga bentuk ni sebab dia sangat penting bila awak nak lakar. Okey, boleh faham sekarang? Jadi nilai tangent tu kenapa saya tandakan dia sebagai 1 dengan negatif 1? Sebab sama sebabnya dengan cos dan sin, sebab A kita ialah 1. Tapi ingat, dia tak sentuh pun paksi
Y. Nampak tak? Tangent dia tak sentuh pun paksi Y. Alright. Boleh Okey. Baiklah, sekarang kita tengok kes yang pertama. Bila B, saya ambil B dulu, berubah. Okey, B tu dekat mana tadi? Dalam bentuk persamaan. Okey, kita ada Y sama dengan A fungsi trigo BX. Okey, B tu akan duduk sebelum X. Dan B ini menunjukkan kitaran. Berapa kali kita nak pusing. Okey, menunjukkan kitaran. Pusingan pusingan. Okey, sekarang dia kata Fx sama dengan sin 2x. Ini bukan dah bentuk asal. Bentuk asal kita A mesti 1, B mesti 1, C mesti kosong, sifar. Jadi bila B kita dah bertukar jadi 2, maka ini merupakan graf bukan asal, bukan bentuk am. Jadi dalam kes ini kita senaraikan dulu. Kita punya A ialah 1. Okey, jadi kita nampak dah pada paksi Y kita ialah 1 dan negatif 1. Okey, B kita ialah 2. Bermaksud kita nak pusing 2 kali. Bukan 2X tau. 2 kali. Okey, dalam kes ini C kita ialah sifar. Okey, berapa nilai sudut kita? Nilai sudut kita ialah 2 pi ataupun 360. Okey, jadi step nombor 1, mesti lakar dulu graf asal. Okey, graf asal tadi yang mula-mula saya terang pada awak. Mesti lukis dulu graf asal. Conteng je. Okey, kita lakar. Okey, so kita dapat begitu graf asal kita. Okey, next. Barulah kita nak lakarkan graf yang baru. Yang soalan tanya. Okey, jadi sekarang kita tengok kat sini. A kita 1. Jadi kita buat dulu paksi X kita. Paksi X kita. Dan paksi Y kita. Lakar je tau. Lakar je. Okey, walaupun lakar, awak kena guna pembaris. Saya tak gunalah pembaris. Awak kena guna. Okey, A kita ialah 1. Jadi kita tanda 1 dan juga negatif 1. Okey, ingat sign. Okey, baiklah. Sekarang kita lukis Okey, kita lukis. Ini kita pusing 2 kali. Nampak tak? Kita dah tanda dah pusing 2 kali. Ini baru sekali. Okey, kita pusing 2 kali. Bermula dengan sifar tau. Bermula dengan sifar. Okey, sifar. Pusing 2 kali. Okey, mangkuk pertama. Mangkuk kedua. Mangkuk pertama Mangkuk pertama, mangkuk kedua. Okey, S mesti ada 2 mangkuk. Okey, ini untuk kitaran yang pertama. Kalau B kita 1. Sekarang B kita 2. Okey, jadi kenalah sambung lagi. Okay, saya sambung baik semula. Okey, 1 mangkuk. 2 mangkuk. Nampak tak? Saya guna warna merah dekat situ. Boleh nampak? Okey. Dan dia kata sudutnya, sudut yang terakhir ialah 2 pi. Sini ialah 2 pi. Okey, kita cari tengah-tengah. Mana tengah-tengah? Macam mana kita nak tanda tengah-tengah? So, kita kiralah berapa titik pada X. 1. Okey, ini kan 2. Sini 3. Sini ada titik 4. Sini 5. Nampak tak? Tempat titik dia. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sinilah tengah-tengah. Bentuk graf kita tengah-tengah duduk sini. Jadi tengah-tengah kita tandakan sebagai pi. Hujung sekali kita tandakan sebagai sifar. Okey, boleh faham? Nampak tak? Jadi ini kitaran yang pertama. Okey, tapi sebab kita nak kitaran yang kedua, jadi kita kena pusing dan kita kena sambung baik semula graf kita untuk kitaran yang kedua. Okey, sekarang kita tengok pula bila graf kita fungsi trigonya adalah cos. Okey, sekarang dia bagi
fx ni ialah y sama dengan cos 1/2 x. Nampak tak? Okey, jadi kita senaraikan dulu. A kita masih 1. B kita yang berubah menjadi 1/2. Maksudnya kita akan pusing setengah kali. Setengah. Bukan 1 dah. Kita pusing setengah aja. Okey, tapi dalam kes ni, C kita masih sifar. Okey, nilai sudut yang kita nak masih mengekalkan 2 pi. Okey, step nombor 1 sama. Kita mesti lakar dulu graf asal. Okey, cos ialah C. Cos kan? C. Jadi 1 je mangkuk. Jadi graf asal kita 1 mangkuk. Nilai paling tinggi ialah 1 dan nilai minimumnya ialah negatif 1. Okey, sekarang kita dah nak lukis graf baru kita. Okey, kita akan lukis graf baru kita. Okey, mari kita lukis graf baru Macam biasa, kita tandakan dulu paksi X dan juga paksi Y. Okey, kita lukis ataupun kita sketch. Ini ialah paksi X dan tegak ialah paksi Y. Awak kena buat cantik-cantik tau. Alright, paksi Y. Okey, sekarang A kita masih 1. So, tanda dulu A. A 1. Sini pun negatif 1. Sini mesti sifar. Okey, cos. Cos mesti bermula dengan 1. Okey, 1 Tapi kita nak pusing setengah aja. Cuba tengok yang asal. Setengah aja. Nampak? Setengah aja. Tak boleh penuh huruf C kita ni. C kita nak buat setengah aja. Okey, jom. Kita nak buat setengah sahaja mangkuk. Okey, setengah mangkuk. Setengah. Kan? Kalau kita tengok yang asal ni, okey, setengah sampai sini je. Macam itulah kita kena lukis. Alright, bila kita dah lukis, kita dah start nak masukkan kita punya sudut. Okay, jadi di sini mestilah 2 pi. Kan? Sebab apa 2 pi? Sebab dia kata mesti 2 pi. Okay, kalau sini sifar, tengah-tengah mesti duduk di sinilah. Sini ialah kita punya pi. Okey? Boleh? Okey, selesailah. Baiklah, sekarang kita tengok graf untuk tangent pula. Okey, macam biasa, bila kita dapat soalan, dia kata lakarkan graf bagi Y sama dengan tangent 2x. Tangent 2x. Jadi sekarang kita senaraikan A kita masih 1. Okey, B kita dah jadi 2. Bermaksud kita nak pusing 2 kali. C kita masih kosong. Okey, sudut kita ialah antara sifar hingga 2 pi. Okey, macam yang saya pesan sebelum-sebelum ni, bila kita nak lukis graf, step nombor 1 untuk mendapat markah 1 sekurang-kurangnya, kita sketch dulu yang asal. Bentuk arm. Okey, bentuk arm bagi graf tangent. Okey, baiklah. Sekarang kita dah tahu bentuk arm bagi graf tangent. Jadi kita pun dah senaraikan ABC kita. Sekarang kita boleh lakarkan graf baru untuk tangent. Okey, kita letakkan dulu paksi X dan juga paksi Y kita. Okey, lepas tu kita buat asimtot. Okey, cuba asimtot ni ialah garisan yang putus-putus ni kan. Okey, kalau dia graf asal, dia ialah persamaannya Y sama dengan tangent X. Nampak tak? Tangent X 1. Kalau 1, asimtot kita ada 3. So, kalau 2, 1 circle ada 3. Jadi kalau 2 mesti ada 6 asimtot. Betul tak? Okey, jadi kita kena buat 6 lah. Garisan kita 6.
Okey, 1, 2. Okey, kita dah buat 6 garisan asimtot. Kenapa 6? Sebab dia 2 kali pusing. Okey, math kita masukkan. Okey, ingat ya, kalau tangent mesti ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, jom kita buat. Mesti bermula dengan sifar. Nampak? Dia bermula dengan sifar. Tandakan dulu 1 dan juga negatif 1. Okey, kita buat sekarang. Daripada sifar naik ke atas tapi tidak menyentuh pun asimtot tu. Okey, 1 tiang. Okey, lepas tu daripada bawah lalu okey, langgar asimtot tu naik ke atas yang ketiga. Oh, buruknya saya buat. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey. Dan ni dah siap dah. Yang keempat pula daripada X turun. Okey, 4 tiang. Okey, ini baru 1 kitaran. Nampak tak? Baru 1 kitaran. Kita nak berapa? Nak pusingkan 2 kali. Jadi sambung. Okey, daripada atas, daripada sifar naik 1. Okey, lepas tu turun. Betul tak? Turun. Okey, turun. Lalu kod sifar. Okey, naik. Okey, baru siap 3. Dan kita kena buat 1 lagi asimtot. Tak cukup kat situ asimtot saya. Kita tambah 1 lagi asimtot dan 1 lagi. Ini baru 3 kan? 1, 2, 3 daripada sifar turun. Okey, ini barulah kitaran yang kedua. Okey, sekarang nilai sudut paling besar ialah 2 pi. Okey, berakhir di 2 pi. Sekarang mana tengah-tengah dia? Nampak kan? Inilah tengah-tengah kita. Okey, sini ialah pi. Okey? Selesailah untuk kes yang pertama apabila B berubah. Baiklah, sekarang kita tengok kes yang kedua. Tadi kita tengok kes yang pertama bila B berubah. Kes kedua berkaitan dengan A. A ialah nilai pada paksi Y. Apabila A yang berubah. Jadi macam biasa, kita ada 3 bentuk graf trigonometri. Yang pertama bila melibatkan sin. Okey, contoh kat sini fx 2 sin x bagi sifar hingga 2 pi. Okay, step nombor 1 masih sama. Kita mesti lakarkan dulu graf asal. Okay, ini bentuk graf asal untuk sin. Okay, next. Sebelum kita lakar graf baru, kita senaraikan dulu ABC kita. Okay, dalam kes ni A kita dah jadi 2. Okay, B kat depan X. B ialah 1. C masih sifar. Sudut paling besar 2 pi. Paling kecil ialah sifar. Okey, sekarang kita nak lakar graf yang baru. Okey, macam biasa kita sediakan paksi X dan juga paksi Y. Okey, paksi kita dah siap. Okey, sekarang kita tengok nilai A kita ialah 2. So, kita tandakan dulu. 2 dan negatif 2. Okey, ini sifar. Okey, berapa kali nak pusing? Okey, kita pusing sekali sahaja. So, sekali tu bermaksud ada 2 mangkuk. Okey, jadi sekarang mangkuk pertama.
Okey, sambung mangkuk yang kedua. Okey, nilai untuk sudut ialah 2 pi. Tengah-tengah ialah pi. Nampak tak? Sekarang nilai pada y sudah berubah. Next, kita tengok bentuk graf yang kedua, iaitu y sama dengan setengah cos x. Okay, jadi macam biasa, kita lakar dulu graf untuk cos. Okay, cos ada satu mangkuk je. Okay, sekarang kita senaraikan A kita dah jadi 1/2. Okay, B kita ialah sini B 1. C kita masih sifar. Nampak tak? Okey, jadi sekarang kita pusing sekali sahaja, tapi nilai pada y dah berubah menjadi 1/2. Jadi sekarang kita buatkan paksi x dan juga paksi y. Okey, nilai pada y ialah 1/2 dan juga negatif 1/2. Okey, berapa mangkuk? Satu mangkuk sahaja. Satu mangkuk sahaja. Jadi kita buat satu mangkuk. Okey. Masukkan sudut yang paling besar ialah 2 pi. Jadi, hujung sekali ni ialah 2 pi. Mana tengah-tengah? Tengah-tengah duduk kat tengah-tengah mangkuk kat sini. Ini ialah sudut pi. Okey? Ini graf yang kedua untuk cos. Baiklah, sekarang kita tengok graf yang ketiga, yang special case ialah tangent. Okay, sekarang kita ada y sama dengan 2 tangent x bagi sudut sifar hingga 360 darjah. Sama juga, step pertama kita lakarkan dulu graf asal untuk tangent. Untuk tangent ada 4. Jadi, selepas itu barulah kita lukis graf yang soalan tanya. Jadi, kita lukis dulu paksi x dan juga y. Okey, paksi x dengan y kita dah siap. Sekarang kita senaraikan dekat sini. A kita ialah 2. B kita masih 1. C kita masih sifar. Okey, bermaksud kita hanya pusing sekali sahaja. Alright, jadi kita sediakan dulu garis asimtot kita. Okey, ini asimtot yang pertama. Sediakan semua garis asimtot. Baiklah, sekarang garisan asimtot kita dah siap. Okey, sekarang kita tengok. A kita ialah 2, jadi dia akan duduk di paksi y 2 dan juga negatif 2. Berapa kali nak pusing? Berapa kali kitaran kita hanya sekali sahaja. So, kita buat sekali sahaja. 1. Sekali tu maksud dia ada 4 tiang 1 sebab dia graf tangent. 1 ke atas. Okey, daripada bawah pula. 2, 3 sampai atas. Okey, daripada X turun ke bawah untuk tiang yang keempat. Okey, siap. Dan jangan lupa kita letakkan sudut kita. Sini 2 pi. Okey, mana tengah-tengah? Okey, kita nampak tengah-tengah di sini. Pi. Okey. Selesai untuk tangent bagi kes yang kedua apabila A berubah. Baiklah, sekarang kita pergi kepada kes yang ketiga apabila C berubah. Okey, apa dia C tadi? C ialah
graf itu bergerak daripada paksi X. Perubahan graf berdasarkan graf yang asal dengan paksi X. Okey, mari kita tengok contoh soalan. Okey, sekarang dia kata diberi Y sama dengan sin X tambah 1. Nampak tak ada operasi? C mesti ada operasi tambah atau tolak. Jadi sudut yang diberi masih sama antara sifar hingga 2 pi. Step nombor 1, maintain. Yang pertama mesti lukiskan dulu graf asal untuk sin X. Jadi kita lukislah. Kita lakar bukan lukis, kita lakar. Okey, step yang kedua, kita akan start lukis graf yang baru. Kita lakar graf yang baru. Tapi sebelum tu kita akan listkan dulu A, B dan C. Okey, sekarang kita dah start nak lakar. Kita listkan. A kita dekat depan ni 1. B kita kat depan ni sama dengan 1. Okey. Tiba-tiba ada tambah. So, C kita ialah positif 1. Saya tandakan simbol tu. Okey. Bila kita dah siap senaraikan A, B, C, kita start buat kita punya paksi X dan juga paksi Y. Okey, baiklah, paksi X dan paksi Y kita dah siap. Okey, sekarang kita tengok A kita ialah 1. So, kita tandakan dia sebagai 1 dan negatif 1. Jangan lupa letakkan sudut kita di sini sebagai sifar. Okey, sekarang cuba tengok graf asal kita begini. Kosong. Sekarang saya kata apabila C berubah, dia akan menggerakkan graf yang asal ke atas atau ke bawah. Bergantung kepada nilai C. Okay. Sekarang C kita ialah positif 1. Jadi, graf asal kita akan bergerak ke atas sebanyak 1 dari paksi X. Faham tak? Okey, graf kita akan bergerak 1. Semua nilai-nilai di paksi X tu akan naik sebanyak 1. Contohnya, nampak tak? Sifar ni duduk di paksi X. Jadi, dia akan bertambah 1. Jadi, sifar tambah 1, dia akan duduk pada 1. Pada graf yang baru, dia akan duduk pada 1. Macam tu. Okey, nampak tak? Ni untuk sudut di sini ialah sudut pi per 2. Okey, daripada sifar sampai sini pi. Jadi tengah-tengah mestilah pi per 2. Okey, nampak tak pi per 2 ni? Nilai dia ialah 1. Jadi sekarang graf ini akan bergerak ke atas sebanyak 1. Jadi dia akan jadi 2. Macam tu. Nampak tak? Jadi graf pi per 2 ini akan bergerak menjadi 2. Okey, nilai pi sifar akan menjadi 1. Macam tu. Nilai negatif 1 akan naik 1. Paksi X dia bergerak ke atas. Dia bergerak ke atas sekarang. C itu bertambah 1. Semua ni bergerak ke atas. Okey, bergerak ke atas. Macam tu. Ini pun sama, bergerak ke atas. Sebanyak 1 tambah 1. Jadi, semuanya akan bertambah 1. Yang negatif 1 tambah 1, dia akan jadi sifar. Macam tu. Dan yang sifar akan jadi 1. Berapa kali pusing? Sekali sahaja. Ada berapa mangkuk? Ada 2 mangkuk. Okey, sekali pusing Mangkuk pertama, sekali. Mangkuk kedua, baru cukup kitarannya 1. Nampak tak? Okey, inilah graf baru bagi sin X tambah 1.
Baiklah, sekarang kita tengok pula graf bagi cos. Okay, sekarang dia bagi fx sama dengan negatif 1 tambah cos x. Okay, nilai untuk sudut masih kekal. Okay, sama. Step nombor 1, lukiskan dulu graf asal. Okey, sebelum kita lakar graf yang baru, kita listkan dulu A, B dan juga C. Okey, mana A kita? A kita mesti duduk depan fungsi trigo. Jadi A kita di sini. A kita masih 1. Okey, B mesti berkawan dengan X. Jadi depan X, 1. B sama dengan 1. Okey, C mesti ada operasi tambah atau operasi tolak. Nampak tak ada tambah? Tambah berapa tu? Negatif 1. Jadi C kita ialah negatif 1. Okey, faham sekarang? Jadi C akan bergerak ke bawah sebanyak 1. Faham tak? Daripada paksi X, C akan bergerak ke bawah sebanyak 1. Boleh? Okay, sekarang mari kita lakarkan graf baru kita. Kita dah dapat idea dah. Jadi, first step mesti buat paksi X dan juga paksi Y. Okey, paksi kita dah siap. Okey, mari kita tengok graf asal. Bila C berubah, C bergerak ke bawah. Okey, ini graf asal dia 1 bergerak ke bawah sebanyak 1. So, tolak 1 dia akan turun jadi sifar. Okey. Yang ini kat sini kan? Okey, yang kat sini. Dia akan daripada sifar, dia akan menjadi bergerak 1 ke bawah. Bergerak 1 ke bawah, dia akan jadi negatif 1. Okey, cuba tengok nilai pi. Nilai pi ni ialah negatif 1. Okey, ni graf dia. Jarak dia, amplitude dia dekat sini ialah 1. Tapi kita nak bergerak lagi ke bawah sebanyak 1. Kan? Ke bawah sebanyak 1 lagi. Okey, jadi kita gerakkan dia lagi ke bawah. Bergerak lagi ke bawah sebanyak negatif 1. Okey, jadi dia akan dapat negatif 2. Okey, sekarang yang 1 ni, amplitude dia kan 1. Ini kan 1. Jadi sekarang nak bergerak ke bawah. Jadi dia akan turun menjadi sifar. Jadi sini nilai 1 dah tak ada. Ini 1. Okey, sebab A kita 1. Negatif 1. Okey, tapi yang ini tadi, negatif 1 dia turun lagi ke bawah. Dia akan ada negatif 2. Jadi kita kena letak pada graf Y kita ada nilai negatif 2. Okey, mari kita gerakkan. Okey, mesti bermula dengan 1. Tapi disebabkan dia bergerak ke bawah sebanyak 1. Jadi dia akan bermula dengan sifar. Okay, sekarang kita lukis C. C. Satu longkang ataupun satu cawan sahaja. So, C satu cawan sahaja. Okey. Siap. Jadi, di sini ialah 2 pi. Okey, sini tengah-tengah ialah pi. Okey, nampak tak? Graf itu bergerak ke bawah sebanyak 1 pada paksi X. Okey, sin sudah, cos sudah. Kita tengok yang ketiga iaitu tangent. Okey, contoh kat sini saya ada fx sama dengan tangent x tambah 2. Tambah 2. Jadi seperti mana biasa, kita lakar dulu graf asal untuk tangent. Lakar tau sebab dapat markah 1. Walaupun kita lakar sahaja. Tapi lakar dengan elok. Alright, step yang kedua, bila kita start nak lakar, kita mesti listkan dulu kita punya A, B, C. Okey, sekarang di depan tangent ialah A ialah 1. Di depan X
ialah B, B ialah 1. Okey, C kita ialah tambah 2. Okey, C kita tambah 2 bermaksud graf kita semua akan bergerak 2 ke atas. Okey, jadi dia akan bergerak 2 kali ke atas. Okey, jadi sekarang mari kita tengok bila kita nak lakar graf macam biasa, paksi X dan juga paksi Y. Okey, sekarang kita punya paksi X dan paksi Y dah siap. Okey, mari kita tengok. Alright, berapa kali nak pusing? Sekali sahaja sebab B kita ialah 1. Okey, A kita pun 1, tak jadi masalah. Okey, sekarang C kita bergerak 2. Nak bawa graf ni angkat ke atas sebanyak 2. Okey, A kita asal ialah 1. A kita 1, ini yang asal. Ini yang asal. Okey, sekarang graf kita nak angkat bawa jadi 2. Bermaksud 1 ini akan jadi 2. Okey, nampak tak? Nak tambah 2. Okey, baiklah. Graf kita paksi X dan paksi Y dah siap. Okey, sekarang kita dah nak masukkan graf. Okey, sekarang mari kita tengok graf kita tu kita nak angkat ke atas sebanyak 2. Okey, dari paksi X tau. Okey, dari paksi X cuba kita tengok di sini. Okey, paksi X kita yang pertama ialah sifar. Nak angkat jadi 2. Maksud dia titik ini naik ke atas jadi 2. Jadi, kita dah ada pada paksi Y kita ialah 2. Jadi, kita akan bermula di sini. Tanda dulu di situ. Okey, itu yang pertama. Next, kita tengok. Wah, ini ialah graf tangent. Kalau graf tangent, kita kena buat garis asimtot. Jadi, kita buat dulu garisan asimtot. Okey, garisan asimtot kita dah siap. Alright, sekarang kita bermula dengan 2 sebab sifar ni dah naik ke atas sebanyak 2. Nampak C kita 2. So, ini tiang T kita yang pertama. Okey, tiang yang pertama. Daripada sini naik ke atas. Tapi tidak menyentuh. Okey, siap dah tiang pertama. Okey, tiang yang kedua. Tiang yang kedua asalnya daripada bawah. Betul tak? Daripada bawah, dia lalu kosong. Dia lalu sifar kat sini. Tapi sekarang sifar ni naik ke atas sebanyak 2. Okey, dia naik ke atas sebanyak 2. Jadi, sifar kat sini naik dia ke atas sebanyak 2. Di sini sekarang. Okay, jadi, kita daripada bawah. Daripada bawah. Tak sentuh Lalu, ikut 2. Naik atas semula. Macam tu. Jadi, siaplah tiang yang kedua daripada bawah. Naik ke atas tiang yang ketiga. Okey, sekarang tiang yang keempat dia bermula dengan sifar. Tapi sifar ni dia kata nak naik ke atas 2. Jadi bermula di 2. Garisan 2. Kan? Ni ada 2 kita. Macam ni. Okey, kita bermula di sini. Tarik pergi ke bawah. Jangan sentuh garisan asimtot kita. Okey, siap. Kita punya graf. Kita boleh masukkan kita punya sudut. Okey, sudut kita ialah sifar. Yang paling ujung ialah 2 pi. Okey, mana kita punya tengah-tengah graf? Tengah-tengah graf di sini. Ini ialah pi. Dan nilai A kita. Okey, ini dah berubah sebab dia naik ke atas. Kat bawah ia masih negatif 1. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Kamu hari ini dah belajar macam mana nak melukis bentuk graf bagi sin, cos dan tangent. Asalnya macam mana dalam bentuk arm dan juga bila ada perubahan pada A, B dan juga C. Okey kelas, Assalamualaikum. Terima kasih.